Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus bin Abdul Majid, bernombor metrik 11 DKA 19 F1093. Saya dari kelas DKA 3C. Hari ini saya nak terangkan pasal 3 perkara, iaitu yang pertama adalah proses-proses pembinaan yang harus diguna pakai. Nombor 2 adalah jenis-jenis pembinaan di Malaysia. Dan nombor 3 adalah komponen projek pembinaan. Untuk proses pembinaan bangunan meliputi segala aktiviti yang dilakukan di tapak binaan untuk memenuhi segala kehendak lukisan dan penentuan yang terkandung dalam sesuatu dokumen kontrak binaan. Antara proses-proses yang perlu dilakukan sebelum pembinaan adalah seperti analisa kerja-kerja. Analisa kerja-kerja bermaksud kita perlu merancang kerja-kerja yang bakal dilakukan, seperti berapa jumlah pekerja yang harus diguna, berapa jumlah jentera dan berapa jumlah kos yang harus diguna pakai untuk menyiapkan satu-satu projek. Yang kedua adalah kenal pasti sumber-sumber. Kenal pasti sumber-sumber bermaksud kita haruslah mengenal pasti sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti sesuatu projek. Proses seterusnya adalah mencari bahan-bahan. Pemilihan bahan yang sesuai dan berkualiti mengikut kuantiti yang diperlukan. Berapa banyak bahan yang diperlukan hendaklah dikira supaya pembeliannya menepati kuantiti yang dikehendaki bagi mengelakkan pembaziran atau boleh merugikan. Selain itu, kita perlu mencari bahan-bahan di tempat yang sesuai supaya kita dapat menjimatkan kos pembelian bahan-bahan itu. Proses seterusnya adalah mencari pekerja. Pemilihan pekerja juga penting bagi menentukan pembinaan berjalan lancar dan berkualiti. Kemahiran seseorang pekerja amatlah diambil berat kerana ia akan menentukan pembinaan itu berjalan lancar dan dapat siap menepati waktunya. Proses seterusnya adalah mencari peralatan dan mesin yang sesuai. Peralatan dan mesin yang sesuai ini amat perlu kerana ia akan diguna pakai oleh pekerja bagi membantu, memudahkan dan mempercepatkan pelaksanaan kerja. Seterusnya adalah jangka masa. Sebelum kita melakukan sesuatu pembinaan, kita harus menetapkan berapa lama jangka masa yang perlu diambil untuk menyiapkan sesuatu pembinaan. Ini bagi mengelakkan daripada kita terlajak dan menyebabkan kerugian sesuatu projek. Seterusnya saya akan terangkan pasal jenis-jenis pembinaan di Malaysia. Secara umum terdapat 3 jenis pembinaan, iaitu pembinaan bangunan, pembinaan skala besar dan pembinaan industri. Terdapat 2 kaedah pembinaan yang sering dilakukan di Malaysia, iaitu yang pertama adalah pembinaan secara konvensional dan yang kedua adalah sistem pembinaan berindustri atau dikenali sebagai IBS. Sistem konvensional adalah satu sistem tradisional yang sudah lama diguna pakai di Malaysia. Sistem konvensional merupakan satu sistem yang biasanya digunakan oleh pihak pemilik, arkitek, perunding dan kontraktor dalam sesebuah pembinaan. Kaedah konvensional ini biasanya menggunakan jentera-jentera berat dalam kerja pembinaan, dan kebiasaannya kaedah konvensional ini tidak menggunakan teknologi yang baru. Sebalik dia, ia menggunakan kaedah buruh secara insentif. Untuk teknologi IBS ini, ia boleh dikatakan sebagai satu teknologi moden kerana ia dengan menggunakan teknologi IBS ini, kita akan dapat memendekkan jangka masa pembinaan. Dan seterusnya kita juga akan dapat menjimatkan kos dari satu perkara. Dengan ini ia dapat memendekkan jangka masa pembinaan. Kelebihannya adalah dia dapat membantu mengurangkan kos melalui ekonomi skala dan memacu pembangunan rumah mampu milik.
sebelum itu saya nak terangkan yang teknologi IBS ini kebiasaannya diguna pakai untuk melakukan pembinaan rumah. Dan kekurangan teknologi IBS ini adalah kos membangunkan fasiliti perkilangan di peringkat awal adalah mahal. Dan seterusnya saya akan menerangkan komponen-komponen utama struktur pembinaan. Komponen yang pertama adalah rasuk. Rasuk merupakan komponen mendata yang menanggung beban-beban seperti bumbung, lantai dan dinding. Struktur seterusnya adalah lantai. Lantai bertujuan untuk menanggung beban seperti bumbung dan sebagainya. Seterusnya adalah dinding konkrit. Dinding konkrit adalah satu kepingan tegak yang menanggung beban tegak atau mendata. Struktur yang seterusnya adalah seperti tangga dan tiang. Tiang adalah satu komponen tegak yang menanggung beban paksi yang diagihkan oleh rasuk.